Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashikin Adiana. Bersama saya ialah Syarventara, Muizzah, Nurul Aina, Ni Azlin Nabila, Muhammad Akram Atif, Muhammad Ashid, Alfi Syed dan Nurul Syaukin akan membuat satu perkongsian berkenaan perubahan dan pertumbuhan bahasa. Perubahan bahasa merupakan tumpuan utama disiplin linguistik, sejarah dan perbandingan. Para linguistik telah berusaha mentalikan aspek sejarah dengan perubahan seperti menentukan peristiwa perubahan bagi menguraikan sejarah sesebuah bahasa dan dapat meningkatkan kefahaman manusia tentang sistem bahasa secara sinkronik. Bab ini memberi tumpuan kepada perubahan bahasa yang terhasil daripada pertumbuhan bahasa berdasarkan dua aspek, iaitu penyebab perubahan bahasa dan juga kesan perubahan bahasa. Dalam perubahan dan evolusi, bahasa ini dikatakan berubah apabila berlaku kewujudan variasi bahasa yang dapat dilihat dalam penggunaan bahasa mengikut peredaran masa. Sistem bahasa ini terbahagi kepada sistem bunyi, sistem konseptual, sistem tata bahasa dan juga perbendaharaan. Evolusi bahasa atau disebut juga sebagai language evolution menunjukkan perubahan yang berlaku kepada bahasa. Guys 1990 dalam Nuriah Muhammad 2021 menyatakan bahawa perubahan dalaman berlaku secara spontan, manakala perubahan luaran pula berlaku melalui peminjaman dan pemaksaan. Walau bagaimanapun, perkara ini bercanggah dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Stiles 2017. Perbezaan bentuk yang berlaku sedikit demi sedikit boleh disifatkan sebagai evolusi dengan mengambil kira makna evolusi dan mengetepikan unsur biologi. Okey, baiklah, kita teruskan dengan cara yang seterusnya yang menunjukkan bahasa itu berubah, iaitu perubahan yang berlaku dari sudut ruang. Okey, perubahan dari sudut ini dilihat berdasarkan susunan ayat dan penyampaian maklumat tersebut yang dibandingkan dengan sinteks semasa yang berbeza. Dari sudut sejarah pula, yang menurut Cohen 1970 menyatakan perubahan ini boleh dikaji melalui dua kaedah, iaitu kaedah pembandingan melalui bentuk awal dalam pelbagai domain dan yang kedua ialah kaedah yang berdasarkan rumus ketetapan dengan situasi linguistik baru atau lebih kompleks akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan bahasa itu tersebut. Seterusnya, perubahan yang berdasarkan perkara sosial dan masyarakat yang menunjukkan bahasa itu berubah seperti pengaruh bahasa keluarga, pengaruh sosial budaya dan sebagainya yang menjelaskan bahasa itu berubah disebabkan oleh faktor yang berikut. Sebagai contoh, untuk persekitaran budaya yang berkembang masuk ke dalam sesuatu bahasa sama ada budaya itu bertemu dengan orang yang berbeza atau tidak yang boleh menyebabkan bahasa itu berubah. Okey, seterusnya saya akan menyambung tentang perubahan bahasa. Perubahan bahasa terjadi disebabkan oleh tiga faktor, iaitu faktor pertama, jarak masa, faktor kedua, perubahan dari sudut ruang dan faktor ketiga adalah perubahan dari sudut sosial dan masyarakat. Untuk faktor masa, perubahan bahasa memerlukan jarak waktu yang lama. Sebutan yang dirakamkan pada waktu yang berbeza menunjukkan perubahan walaupun perkataan yang dirakamkan adalah perkataan yang sama. Contohnya, dalam senarai Figa Feta, perkataan anam sekarang telah berubah menjadi enam. Dilihat juga pada filem era tahun 1950-an iaitu berlaku perubahan dari segi sebutan dan ejaan walaupun perkataan tersebut membawa maksud yang sama, iaitu perbincangan demi perbincangan tentang perubahan bahasa yang berasaskan bahasa akan terus dilihat sebagai pembekas kepada perubahan bahasa tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis perubahan linguistik. Jenis perubahan linguistik yang pertama iaitu perubahan bunyi terbahagi kepada 6 jenis, iaitu asimilasi, disimilasi, epentesif, perhilangan bunyi, pelemahan dan juga metatesis. Elemen-elemen ini mempunyai ciri-ciri tersendiri. Terbagi kepada yang pertama iaitu asimilasi. Asimilasi merujuk kepada perubahan beberapa bunyi atau fonem, tidak kira konsonan ataupun vokal, kepada bunyi yang hampir sama dengan bunyi yang berdekatannya. Seterusnya terbagi kepada maksud disimilasi, iaitu perubahan yang berlaku kepada bunyi konsonan atau vokal yang hampir sama kepada bunyi yang kurang sama. Seterusnya terbagi kepada epentesif, iaitu penambahan satu atau lebih bunyi kepada sesuatu perkataan seperti dalam kata pinjaman sekolah daripada school, iaitu bahasa Inggeris. Penambahan bunyi dan dalam kata pinjaman sekolah.
Seterusnya, penghilangan bunyi ialah kehilangan bunyi pada awal kata tersebut. Seterusnya, pelemahan merujuk kepada sebutan konsonan yang menjadi lemah lembut seperti kata mata dalam senarai pigafetta kepada mata dalam sebutan terkini. Seterusnya ialah metathesis. Metathesis merupakan penukaran tempat dua atau lebih bunyi yang berurutan. Baiklah, kita akan pergi ke bahagian seterusnya, iaitu perubahan morfologi. Perubahan morfologi merujuk kepada perubahan dalam struktur asas perkataan dan berkait rapat dengan perubahan morfologi seperti perubahan sinteks, semantik dan juga fonologi. Baiklah, terdapat 4 cara perkataan dibentuk khususnya dalam bahasa Melayu, iaitu pengimbuhan, pemajemukan, penggandaan dan juga pengakroniman. Baiklah, pertama sekali pengimbuhan berlaku melalui penambahan awalan, apitan dan juga akhiran. Bila seterusnya pemajemukan pula berlaku melalui 2 buah atau lebih perkataan bergabung menjadi suatu perkataan yang baru. Baiklah, penggandaan pula berupaya untuk membentuk suatu perkataan yang baru. Misalnya perkataan mata-mata yang mempunyai perbezaan makna daripada perkataan dasarnya, iaitu mata. Baiklah, akhir sekali pengakroniman pula ialah proses membentuk perkataan dengan mencantumkan bahagian-bahagian daripada perkataan yang menghasilkan perkataan baru. Misalnya pawagam yang merangkumi panggung, wayang dan juga gambar. Baiklah, sekian, terima kasih. Sintaksis merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur atau konstruksi ayat. Menurut Nik Safiah Karim, sintaksis juga merupakan kajian tentang hukum atau rumus tata bahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Perubahan bentuk bahasa Melayu berlaku dalam masa yang agak singkat, iaitu dari tahun 1968 hingga ke tahun 2020. Bentuk ayat sebelum mengalami perubahan dapat dilihat dalam contoh ayat yang menggunakan klitik ku dan enklitiknya. Susunan ayat yang lazim kini kebanyakannya lebih cenderung kepada SVO, iaitu subjek, verb dan objek, ataupun subjek, kata kerja dan objek. Pembentukan ayat bahasa Melayu kini berdasarkan binaan atau konstruksi yang tersusun dan bersistem. Bahasa Melayu mempunyai hukum atau rumus yang mendasari proses urutan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa berlakunya perubahan sintaksis bahasa Melayu. Baiklah, saya akan membentangkan tentang perubahan semantik. Perubahan semantik akan dibagikan kepada 3 bahagian, iaitu definisi, jenis-jenis perubahan semantik dan faktor perubahan semantik. Definisi perubahan semantik menurut Campbell 1998. Semantik merupakan kajian terhadap perubahan makna. Dalam konteks linguistik, perubahan makna pada sesebuah kata merujuk kepada perubahan secara drastik makna kata dalam jangka waktu yang singkat. Contohnya, perkataan payung bermaksud alat yang digunakan sewaktu hujan. Kini mempunyai makna tambahan, iaitu bermaksud belanja. Contoh, sarapan ini abang payung. Jenis-jenis perubahan semantik yang difokuskan dalam kajian ini adalah perluasan makna, penyempitan makna dan pertembungan bahasa penyebab perubahan makna. Seterusnya, faktor perubahan semantik terdapat 2, iaitu perubahan polisemi, proses perluasan makna pada kata asal untuk merujuk atau mewakili objek lain. Yang kedua, perubahan cara hidup manusia. Perubahan makna atau penentuan sesuatu kata sangat berkait dengan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Oleh kerana perubahan yang berlaku pada persekitaran sesebuah masyarakat yang menggunakan makna beberapa kata asal akan turut berubah. Hal ini bagi menyesuaikan makna tersebut dengan perubahan zaman tersebut dan perlu mendapat persetujuan hampir semua masyarakat yang menggunakan bahasa yang sama. Contohnya, perkataan pen pada asalnya merujuk feather, iaitu bulu. Oleh kerana pemodernan yang berlaku pada perkataan pen, makna perkataan tersebut turut berubah, iaitu merujuk kepada alat menulis. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Akhir sekali, kita juga dapat menganalisis perubahan leksikal. Jadi, dalam perubahan leksikal ini dapat dilihat berlaku pemberian makna baharu kepada perkataan yang sedia ada. Biasanya dapat dilihat dalam himpunan kosakata yang digunakan oleh sekumpulan penutur kategori remaja atau dikenali sebagai slangar. Misalnya, bagi perkataan payung,
Seperti yang kita tahu, payung ini merupakan alat yang bertangkai dan diperbuat daripada kain ataupun kertas dan digunakan untuk melindungi seseorang daripada panas ataupun hujan. Namun begitu, setelah diberi makna baharu oleh remaja ini, payung telah merujuk kepada belanja ataupun tayang. Ringkasnya, melalui perubahan dan pertembungan bahasa, kita dapat juga mengenal pasti perkataan arkaik dan perkataan-perkataan yang tenggelam kerana sudah tidak digunakan dan diperlukan lagi dalam sesuatu bahasa itu. Misalnya perkataan mata-mata yang telah diganti dengan perkataan polis pada masa ini. Kita juga dapat melihat perkataan-perkataan ini melalui kamus kerana ianya menyimpan kosakata lama dan sentiasa menambah kosakata yang baharu. Penyenaraian perkataan yang sudah tersenarai dalam kamus ini tidak dikeluarkan walaupun sudah tidak digunakan lagi. Misalnya, kamus sejarah The Oxford English Dictionary. Oleh itu, maklumat linguistik bahasa sentiasa terpelihara dalam kamus sejarah dan perubahan leksikal yang dirakam di dalamnya. Sekian sahaja perkongsian maklumat berkenaan bab perubahan dan pertembungan daripada kumpulan kami. Itu sahaja. Terima kasih. Kesimpulannya, bahasa Melayu di Semenanjung Tanah Melayu mengalami perubahan sejak dahulu lagi. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Nusantara pada zaman kegemilangan Melaka. Harus juga difahami bahawa penelitian senarai tiga feta dapat dikenal pasti melalui pengaruh bahasa asing. Perubahan ialah hasil pertumbuhan bahasa melalui penjajahan, pengaruh agama dan juga urusan masyarakat. Dengan melakukan pemerhatian dari sudut masa, dapat lihat juga cara perubahan bahasa berlaku dan penelitian dipanjangkan kepada masa yang lebih lampau lagi.